drone. Pengenalan kepada UAV dan drone. Mari kita lihat drone. Drone adalah satu perkataan singkatan kepada Dynamic Remotely Operated Navigation Equipment, DRONE. Manakala UAV pula adalah singkatan kepada Unmanned Aerial Vehicle, UAV. Ciri-ciri utama yang ada pada drone adalah ia boleh dikawal secara kawalan jauh, remotely operated, kawalan jauh. Manakala ciri-ciri yang ada pada UAV pula adalah ia boleh dikawal secara kawalan jauh seperti drone dan tambahan pula ia mempunyai ciri penerbangan otomasi atau dalam bahasa Inggeris, autonomous flight. Mari kita lihat 4 jenis drone yang berdasarkan kepada sayap ataupun pemutar. Yang pertama, kita tengok kepada jenis drone single rotor. Rotor mempunyai maksud pemutar, iaitu bahagian pada drone yang boleh berputar. Dalam gambar ini, bahagian yang boleh berputar adalah motor. Single rotor bentuk ini adalah bentuk helikopter yang mempunyai satu rotor sahaja. Jadi dalam bahasa Inggerisnya kita akan guna panggilannya adalah single rotor. Yang kedua adalah multi-rotor, iaitu drone yang mempunyai lebih dari satu bahagian rotor. Kalau kes ini kita lihat, ia mempunyai 4 biji motor yang berputar. Jadi ini adalah drone kategori multi-rotor. Dan secara spesifiknya, drone ini kita panggil sebagai quadcopter. Yang ketiga pula adalah berbentuk sayap dan mempunyai satu rotor. Yang ini kita panggil fixed wing ataupun sayap tetap. Seterusnya yang terakhir adalah vertical takeoff and landing. Dalam singkatan kita panggil VTOL. VTOL. Drone jenis ini adalah drone yang kita panggil sebagai fixed wing hybrid. Hybrid bermaksud di sini adalah gabungan multi-rotor dengan fixed wing. Dipanggil sebagai fixed wing hybrid. Gabungan multi-rotor dan fixed wing menjadi fixed wing hybrid. Secara spesifiknya kita panggil vertical takeoff and landing, iaitu drone yang jenis macam ini yang mempunyai sayap. Pada masa sama, ia juga mempunyai bahagian rotor, gabungan daripada nombor 2 dan nombor 3. Drone tidak boleh melebihi 20 kg. Sekiranya lebih dari 20 kg, ia perlu mendapat kebenaran ataupun permit dari pihak berkuasa seperti CAAM dan JUPAM. CAAM adalah singkatan kepada Civil Aviation Authority Malaysia, manakala JUPAM adalah singkatan kepada Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia. Peraturan yang kedua, drone tidak boleh terbang di beberapa kawasan larangan atau dalam bahasa Inggeris kita panggil no-fly zone. Yang pertama, tidak boleh terbang sesebuah drone di kawasan berdekatan dengan lapangan terbang, iaitu jarak lebih kurang 9.26 km. Tidak boleh terbang drone di kawasan berdekatan dengan markas tentera, balai polis, perumahan ataupun kilang industri. Yang ketiga, drone hanya boleh diterbang atau dikendalikan pada waktu siang sahaja. Penerbangan semasa waktu siang sahaja. Kerana penerbangan di waktu malam adalah sangat berbahaya. Yang keempat, penerbangan sebuah drone haruslah jaraknya sekurangnya 150 meter dari kelompok orang ramai, iaitu lebih dari 1,000 orang. Contohnya pasar malam ataupun kawasan-kawasan yang mempunyai orang yang ramai. Yang kelima, drone haruslah terbang ataupun dikendali jaraknya sekurangnya 50 meter jauh dari mana-mana individu ataupun kenderaan yang berdekatan. Yang keenam, jarak dari pengendali sesebuah drone itu
haruslah 30 meter apabila drone ingin berlepas. Ya. Jadi maknanya apabila seseorang itu ingin mengendalikan drone ataupun melepaskan drone take off, drone itu haruslah take off jarak 30 meter dari pengendali drone. Ataupun bahasa Inggeris kita panggil drone operator. Yang ketujuh, penerbangan sesebuah drone itu haruslah berada dalam jarak visual line of sight, dalam singkatan VLOS. VLOS. Maksudnya adalah apabila sesebuah drone itu diterbang, ia haruslah terbang dalam jarak kita masih lagi boleh melihat drone di depan mata kita. Sekiranya drone itu terbang jauh sehingga kita tidak lagi nampak drone itu dah dikira sebagai beyond line of sight. Jadi kesimpulannya harus terbang dalam jarak VLOS, visual line of sight, dalam jarak penglihatan. Kita akan pelajari prinsip asas pergerakan ataupun penerbangan drone. Kita akan pelajari 4 asas pergerakan drone, iaitu pendikit atau dalam bahasa Inggeris kita panggil throttle, oleng atau roll, anggul, pitch dan pergerakan rewang atau yaw. Ini adalah peranti pengawal jarak jauh atau bahasa Inggeris kita panggil sebagai radio control. Sebelah kiri ini mengawalkan pergerakan throttle dan juga yaw atau pendikit dan rewang. Manakala sebelah kanan sini pula akan mengawalkan pergerakan drone dalam arah anggul ataupun oleng. Jadi kita akan lihat animasi satu demi satu. Untuk sebuah drone itu berlepas ke udara, kita boleh mengawalnya dengan menggerakkan stick remote control ataupun radio control ini. Stick sebelah kiri ini kita tolaknya ke hadapan ke posisi ini dan akan menyebabkan drone itu berlepas ke udara. Stick pendikit ataupun throttle juga berfungsi untuk mengawal kelajuan putaran motor. Apabila motor berputar dengan lebih cepat atau laju, maka drone ini akan mula berlepas ke udara seperti dalam animasi ini. Kita lihat drone sudah mula berlepas take off ke udara dan kemudian dia akan mula berlega terapung di udara. Keadaan itu adalah keadaan kita panggil sebagai hover dalam bahasa Inggeris atau berlega. Untuk mendaratkan drone ataupun untuk menurunkan drone ini, kita akan gerakkan stick throttle ini ataupun pendikit, akan gerakkannya ke bawah dan drone tersebut akan mula mendarat ataupun turun ke bawah seperti ini. Maka drone akan mula mendarat. Pergerakan oleng ataupun roll, kita akan melihat bagaimana drone ini akan oleng ke kiri. Dia akan condong ke kiri. Perlu diperhatikan drone ini adalah pandangan belakang daripada drone itu, ya. Kita sedang melihat belakang drone itu. Dan drone ini akan oleng ke kiri seperti ini. Dia akan mula condong ke kiri apabila kita menggerakkan stick kanan ini ke sebelah kiri di sini. Sekiranya kita menggerakkan stick kanan ini, menggerakkannya dalam arah oleng ke kanan atau roll to the right, maka drone ini akan mula bergerak ke arah kanan seperti dalam animasi ini. Maka drone akan mula condong ke kanan dan mula bergerak menerbang ke arah kanan apabila kita gerakkan stick belah kanan ini ke dalam arah oleng ke kanan. Untuk menggerakkan drone ini ke arah depan ataupun terbang ke depan, kita perlu menggerakkan stick sebelah kanan ini, tolaknya ke atas ke posisi ini dan drone ini akan anggul ke bawah menyebabkan drone itu akan condong dan terbang ke hadapan. Maka kita lihat stick ini telah pun ditolak ke hadapan. Ini adalah pergerakan anggul ke bawah, pitch down atau pitch forward, yang akan menyebabkan drone ini terbang ke hadapan. Pergerakan anggul ke atas akan menyebabkan drone ini mula bergerak ke belakang.
Harus diingatkan, ini adalah pandangan sisi. Kita sedang melihat drone ini dari tepi. Cara untuk menerbangkan drone ini ke belakang adalah dengan menggerakkan stick ini ke bawah sini. Itu adalah sebenarnya namanya pergerakannya anggul ke atas. Anggul ke atas, ya, maka drone ini akan mula condong naik atas seperti dalam animasi ini. Cuba kita lihat, drone sedang condong ke atas. Dia condong ke atas, maka dia akan terbang ke belakang dengan menggerakkan stick ini ke bawah. Pergerakan yaw to the left. Drone ini boleh berputar ke sebelah ataupun arah kiri dengan menggerakkan stick kiri ini menghala ke kiri, ke posisi ini. Itu adalah pergerakan rewang, yaw to the left, seperti ini. Manakala yaw to the right ataupun rewang ke kanan akan membuatkan drone ini berputar ke arah kanan dengan cara menggerakkan stick sebelah kiri ini, menggerakkannya ke arah kanan seperti animasi dalam sini. Iaitu, kita lihat drone sudah mula rewang ke kanan, yaw to the right. Stick tersebut sudah pun berada di sini. Kesimpulan perbincangan kita adalah pergerakan drone boleh dikawal dengan mengawal kelajuan putaran motor. Dan untuk mengawal putaran motor ataupun kelajuan motor, ia boleh dikawal dengan pergerakan pendikit atau throttle dengan menggerakkan stick pada remote control. Dan terdapat 4 pergerakan asas sesebuah drone, iaitu pendikit, throttle, oleng, roll, anggul, pitch, rewang, yaw. Terima kasih. Fatin Alia Pang daripada Universiti Teknologi Malaysia UTM Johor. Tajuk kita hari ini adalah STEM, Pemacu Kemajuan Negara. Apa itu STEM? STEM terdiri daripada 4 bidang. S untuk sains, T untuk teknologi, E untuk engineering ataupun kejuruteraan, dan M adalah matematik. Sains adalah ilmu kajian tentang alam kita yang boleh terdiri daripada sains, fizik, kimia, biologi. T, teknologi ataupun aplikasi ilmu sains untuk digunakan dalam kehidupan seharian. Kejuruteraan adalah analisis dan penyelesaian masalah berkaitan dengan kehidupan kita menggunakan ilmu sains dan teknologi. Manakala M, matematik, adalah bahasa yang digunakan untuk menjelaskan, menerangkan dan menyelesaikan masalah dalam sains, teknologi dan kejuruteraan. Mari kita lihat apa yang akan terjadi sekiranya STEM tidak wujud. Mungkin hari ini adik-adik masih lagi pergi ke sekolah menggunakan kereta kuda. Ataupun bila kita panas, kita masih lagi menggunakan kipas tangan untuk mengipas dan mendapatkan angin sejuk. Tapi bila ada STEM, wujudnya pembangunan, reka bentuk dan juga kajian dalam STEM, kita hari ini ada kereta untuk bawa kita ke sekolah. Kita juga tidak lagi penat memegang kipas tangan untuk mendapatkan angin sejuk kerana kita ada kipas. Dan dengan adanya teknologi yang disediakan melalui pembangunan dalam STEM, hari ini kita ada pendingin hawa. Itulah kenapa pentingnya STEM dalam kehidupan kita dan juga pembangunan negara. Mari kita lihat apa yang akan terjadi sekiranya tiada pelajar sekolah mendalami bidang STEM. Pada masa hadapan ataupun sekarang, kita telah pun memasuki era industri 4.0. Apa itu industri 4.0? Dalam era ini, kebanyakan kerja-kerja melibatkan kilang, kenderaan dan sebagainya telah digantikan oleh otomasi ataupun robot ataupun
alat-alat yang boleh bergerak secara sendiri dengan sedikit arahan ataupun panduan daripada manusia. Contohnya, kita ada robot yang boleh menjalankan kerja-kerja, menggantikan manusia untuk kerja-kerja di kilang dan sebagainya. Kita juga ada teknologi drone yang boleh menggantikan pengangkutan jalan dan pengangkutan udara. Kita juga ada teknologi augmented reality ataupun virtual reality yang boleh membantu kita menyelesaikan banyak masalah dan menjalankan banyak kerja tanpa kita perlu berada di satu-satunya lokasi tertentu. Bayangkan, sekiranya Malaysia tidak ada lagi pakar dalam STEM, siapakah yang akan memajukan bidang teknologi ini di Malaysia untuk produk-produk Malaysia, untuk rakyat Malaysia? Oleh itu, STEM adalah satu bidang yang sangat diperlukan di Malaysia. Kita perlukan bakat-bakat dalam STEM, iaitu pelajar-pelajar untuk mengetahui STEM kerana ianya berkaitan langsung dengan ekonomi negara. Kalau kita lihat ekonomi negara yang maju, mereka mempunyai bakat STEM yang ramai. Perubahan teknologi dan ekonomi berasaskan STEM adalah sangat laju. Dulu kita ada teksi yang dibawa oleh pemandu teksi dan dipanggil dengan di tepi jalan. Kita angkat tangan, panggil. Dengan kemajuan teknologi hari ini, kita ada e-hailing seperti Grab, di mana kita boleh memesan teksi ataupun kenderaan yang mengambil kita menggunakan telefon dan teknologi wireless. Pada masa akan datang, kita bakal melihat kereta yang tidak perlu pemandu, yang boleh bawa kita ke mana-mana dengan tekan satu butang. Itu adalah driverless car. Ini adalah kerana ada kemajuan dalam STEM. Begitu juga dengan kerja-kerja kilang, di mana kita melihat ramai pekerja kilang ataupun operator yang bekerja di kilang memasang alat-alat. Sekarang sebenarnya banyak dah kerja-kerja manusia ini digantikan oleh robot, di mana kita ada robotic arms untuk memasang alat elektronik ini di kilang. Masih dioperasikan satu demi satu di dalam kilang. Pada masa akan datang, kita bakal melihat tangan-tangan robot ini dikendalikan oleh manusia, mungkin seorang manusia sahaja secara wireless menggunakan teknologi seperti Internet of Things, IoT, bagi mengoperasikan seluruh kilang dengan hanya satu orang sahaja. Jadi, apakah hembusan yang kita dapat pada hari ini? Yang pertama, ekonomi negara bergantung kepada kemajuan STEM. STEM penting untuk kemajuan negara dan akhir sekali, kita perlukan lebih ramai pelajar untuk mendalami STEM sekiranya kita hendak mengekalkan kemajuan STEM dan juga kemajuan ekonomi negara. Oleh itu, kami sangat memerlukan pelajar-pelajar, murid-murid untuk menyertai aliran STEM ataupun pakej STEM kerana anda semua akan memastikan negara kita kekal maju. Tahniah kerana menyertai program Drone Edu Challenge IR 4.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peluang pekerjaan pada abad ke-21. Untuk pengetahuan semua, bersuaian dengan matlamat pada masa zaman kini, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan pembelajaran abad ke-21 sejak pada tahun 2014. Di mana kemahiran abad ke-21 yang amat penting untuk dikuasai adalah kepada 4 kemahiran. Yang pertama adalah kemahiran komunikasi, iaitu memerlukan interaksi antara gurid-guru, murid-murid dan juga murid bahan sama ada secara lisan ataupun bukan lisan. Kemahiran kedua adalah pemikiran kritikal, di mana ia memerlukan
penerokaan pemikiran dalam menilai sesuatu idea secara logik dan rasional dalam membantu kita membuat keputusan. Kemahiran ketiga adalah kemahiran kolaborasi di mana ia memerlukan semangat kerjasama dan muafakat antara guru dan murid dan juga murid dan murid secara aktif dan menyeluruh. Dan kemahiran yang keempat adalah kreativiti, di mana kreativiti ialah proses penjanaan idea yang menghasilkan inovasi sama dari segi bahan, aktiviti, projek yang baru, unik, berguna dan berkualiti. Nak tahu tak apakah elemen-elemen dalam revolusi industri 4.0? Terdapat 10 elemen dalam revolusi industri 4.0 iaitu grafik 3D, integrated system, big data, augmented reality, simulation, Internet of Things, cyber security, cloud computing, web dan mobile, dan yang terakhir adalah robotik. Di mana semua elemen-elemen itu memerlukan kemahiran-kemahiran yang perlu dikuasai dalam menyediakan diri kepada industri 4.0. Oleh itu, kemahiran-kemahiran yang diperlukan sebagai persiapan adalah seperti kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran pemikiran kritikal, kemahiran kreatif, pengurusan insan, koordinasi bersama orang lain, kecerdasan emosi, mengadili dan membuat keputusan, kemahiran berpaksikan servis, rundingan dan yang terakhir adalah kemahiran fleksibiliti kognitif. Nak tahu tak apakah peluang-peluang pekerjaan yang sesuai dalam industri 4.0 serta yang memerlukan kemahiran abad ke-21? Yang pertama, peluang pekerjaan adalah seperti juruanalisis sistem komputer, di mana pekerjaan ini menawarkan kemahiran dalam menganalisis sains, perniagaan, mengenal pasti masalah dari segi pemprosesan data dan juga melaksanakan serta membaiki sistem-sistem komputer yang rosak. Peluang pekerjaan yang kedua adalah sebagai jurutera robotik, di mana bertanggungjawab dalam mencipta robot dan juga sistem operasi robot yang dapat melaksanakan tugas-tugas yang mungkin tidak mampu dilakukan oleh manusia. Peluang pekerjaan yang ketiga adalah sebagai pemasar media sosial, di mana pekerjaan ini memerlukan seseorang itu menguruskan dari segi aspek pemasaran sesebuah syarikat ataupun organisasi menggunakan platform media sosial. Dan yang terakhir adalah peluang sebagai seorang saintis data, di mana pekerjaan ini menggabungkan sains komputer, pemodelan, statistik, analitik, kemahiran matematik dan juga ia membantu organisasi dalam membuat keputusan bagi sesuatu performance kepada company ataupun syarikat tersebut. Oleh itu adik-adik, sebagai persediaan dalam menghadapi cabaran pekerjaan pada abad ke-21, kita hendaklah mengenal pasti minat dalam bidang kerjaya yang ingin diceburi. Kedua adalah sentiasa meningkatkan diri dengan kemahiran dan juga pengetahuan-pengetahuan tambahan yang diperlukan. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan diri dengan kemahiran insaniah seperti kemahiran berkomunikasi, kemahiran literasi digital, kemahiran menyelesaikan masalah, kerja berpasukan dan sebagainya. Itu sahaja daripada Dr. D. Terima kasih. Bye.